Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Kita saksikan antara fokus Awani Sarawak hari ini. Projek jajaran hubungan Sabah Sarawak diteruskan. Perluas bank bergerak di luar bandar. Pelajar SPM, STPM main peranan penting patuhi SOP. Kementerian Kerja Raya KKR sedang menyusun semula strategi, dasar dan keutamaan dalam pembangunan projek pembinaan di negara ini. Kata Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof, ia penting bagi menghadapi cabaran pasca COVID-19. Malah pengstrukturan semula perancangan sebelum ini juga turut beri kesan kepada kelangsungan projek termasuk lebuh raya Pen Borneo. Ianya sudah tertangguh. Mereka berikan masa untuk menyiapkan projek itu, jadi diberi lanjutan untuk 1 tahun lagi. Tapi saya melihat walaupun diberi 1 tahun lagi, ianya mungkin tidak dapat disiapkan dalam tempoh tersebut. Apatah lagi dengan MCO dan sebagainya. Sebab itu saya kira saya kena susun kembali strategi bagaimana nak mengembalikan apa yang telah dirancangkan dulu dari segi strategi, polisi dan juga keutamaan dalam kita menghadapi segala cabaran. Kata Fadilah, penggunaan teknologi baru dalam industri pembinaan perlu dipertingkatkan dalam usaha menggerakkan sektor ekonomi selari dengan transformasi teknologi. Selain itu, aspek keselamatan dalam konteks pembinaan juga harus diberi penekanan sebagai penambahbaikan dalam industri berkenaan. Beliau berharap ia sekaligus mengangkat sektor pembinaan Malaysia sebagai salah satu pemain utama di rantau Asia dan Asia Pasifik. Sementara itu, Fadilah memberi jaminan semua projek yang telah diluluskan sebelum ini akan terus dilaksanakan. Ia termasuk apa yang diumumkan oleh bekas Menteri Kerja Raya Barubian sebelum ini mengenai projek jajaran hubungan antara Sabah dan Sarawak. Bila saya melihat balik kepada fail, itu adalah peruntukan hasil daripada pembatalan 3 projek jambatan dan sebagainya. Diperuntukkan untuk membuat Sabah Link Road. Walaupun Sabah Link Road itu dari segi negeri, jajaran yang dicadangkan itu bukanlah merupakan jajaran yang diberi keutamaan, tapi ada jajaran lain difikirkan. Tapi disebabkan untuk kepentingan rakyat, kita melihat bahawa memandangkan ianya sudah pun diluluskan sehingga kan dah ke tahap tender sebagainya, maka kita teruskan. Tegas Fadilah, keputusan itu dibuat bukan disebabkan permainan politik, sebaliknya demi kepentingan bersama. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama Awani Sarawak di Kuching. Faedahnya pun rendah berbanding dengan yang di luar lah. And then pinjaman tu digunakan untuk modal pusingan kedai runcit kami orang. Sebab waktu COVID ya memang orang ada kekangan, banyak belanja digunakan, and then gaji pekerja, walaupun kedai si buka tapi kami tetap bayar gaji untuk bekerja lah. Itu kata salah seorang penerima pinjaman perniagaan Sulaiman Muhammad Busrah Abdul Kadir. Permohonan yang diluluskan di bawah agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medex Sarawak itu sedikit sebanyak bantu usahawan sepertinya hidupkan kembali ekonomi pasca COVID-19. Perniagaannya kini mampu berdiri teguh serta lebih dinamik. Loan tu daripada SKM digunakan untuk modal pusingan kami orang membeli barang-barang untuk dijual, and then juga kami bercadang juga untuk membeli sedikit perkakas lain untuk mempelbagaikan perniagaan kami orang lah. Itu perancangan Sulaiman dalam menambah baik operasi agar perniagaannya lebih berdaya saing dalam pasaran. Bagi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, usahawan kini dapat memohon program pinjaman itu secara mudah apabila prasyaratnya dilonggarkan. Proses permohonan tekun ni dah dipermudahkan. Daripada 17 dokumen dulu, sekarang dah turun dari 4 dokumen saja. SRF tu, Relief Fund tu, dulu macam mana, berapa lama? 21 hari kan? 24 days. Sekarang
Dia 7 days. 7 days boleh lulus. Jadi semua kita memudahkan. RM17 juta dengan 1,977 permohonan pinjaman perniagaan telah diluluskan bagi tahun ini. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan pinjaman skim pembiayaan mikrokredit CBRM, Tekun dan skim bantuan koperasi Malaysia di Bank Rakyat Cawangan Simpang 3, Kuching pada Sabtu. Sementara itu, Wan Junaidi juga memaklumkan kementeriannya akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk mewujudkan bank bergerak. Gandingan ini adalah untuk meluaskan capaian bank di kawasan luar bandar yang masih belum mempunyai perkhidmatan tersebut. Malah separuh daripada kos membeli bas akan ditanggung oleh kementeriannya. Sarawak telah menyediakan, saya dimaklumkan, sumber kewangan untuk mobile bank rakyat pun ada. Jadi bank rakyat akan tulis pada kerajaan negeri, we are participating. Sudah buat kan belum Dol? Dah return. Mana kita participating. Indicate kita participate. Mana kerajaan negeri akan beri sumbangan untuk beli bas lah. Beli bas dan kita sumbang setengah lah mungkin. Kerana bas tu, kalau bas tu sampai setengah juta, kalau kerajaan negeri beri 200,000 tu, wah banyak semua, kita buat 200,000 lagi dah cukup satu mobile. Sedih tapi reda. Itu luahan yang dizahirkan jemaah haji yang sepatutnya menunaikan perkara kelima rukun Islam itu pada tahun ini. Bagi Jamaluddin Muhyiddin, keterujaan menjejakkan kaki ke tanah suci itu terpaksa dilupakan sementara susulan pandemik COVID-19. Semenjak 4 bulan Februari ada wartawan, preparation semua ada okey, medication semua ada okey, submission semua ada okey. Suddenly nerima berita macam tu. Tapi apa kendayalah, reda aja lah dengan kerajaan pun keputusan. Pada Khamis, Kerajaan Malaysia menangguhkan penghantaran jemaah haji tahun ini berikutan penularan wabak COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, penangguhan penghantaran bagi musim haji tahun ini mengambil kira keutamaan kesan kesihatan kepada penduduk negara ini. Biarpun dilanjutkan, setiap para jemaah melihat perkara itu dari sudut positif. Mungkin ini peluang untuk memperhalusi ilmu agama sebagai bekalan ke tanah suci. Nasihat saya dengan diri saya dan juga sahabat-sahabat yang sepatutnya pergi tahun tu tapi tertangguh disebabkan oleh isu COVID-19 tu, kita gunakan masa yang ada tu untuk kita memperhalusi pelajaran teori dan praktikal ibadah haji ya. Mudah-mudahan dengan kita memperhalusi pelajarannya, kita akan dapat mencapai haji mabrur. Sementara itu, Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DBKU Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi ketika dihubungi menjelaskan, Sarawak akur dengan keputusan Kerajaan Persekutuan mengenai penangguhan itu. Beliau berharap agar para jemaah yang terpilih tahun ini bersabar dengan keputusan tersebut kerana ia dibuat dengan ambil kira keselamatan para jemaah. Kawalan kendiri pelajar serta sokongan daripada ibu bapa amat penting dalam memastikan para pelajar mematuhi segala SOP ditetapkan apabila berada di sekolah pada 24 Jun nanti. Jika garis panduan itu dipatuhi, pelajar tingkatan 5 dan 6, ia berkemungkinan membolehkan pelajar tingkatan lain dibenarkan ke sekolah seperti biasa. Apa yang amat penting ialah dalam kita menghadapi melawan COVID-19 ini, kita diri sendiri, pelajar sendiri, walau bagaimana garis panduan atau persediaan yang kita buat, tetapi kalau kita sebagai ibu bapa pelajar atau pelajar tidak dapat mengawal diri sendiri daripada apa jua perkara yang berkaitan dengan kebersihan dan mengawal dari segi pergerakan kita, maka kita tidak akan berjaya. Beliau berkata demikian ketika melakukan pemantauan persiapan pembukaan SMK Sebauh. Tegasnya lagi, pihak PPD Tatau Sebauh telah melakukan langkah sewajarnya melalui penataran tata cara pembukaan sekolah pada 9 Jun lalu. Selain itu, pemantauan dan bimbingan terus dilakukan di 2 buah sekolah menengah dan 28 sekolah rendah di Tatau dan Sebauh.
Kerana bagi kita pemantauan dan bimbingan untuk buka sekolah ini kita tidak terhadkan kepada sekolah menengah sahaja. Supaya pihak sekolah, pentadbir sekolah dapat bersedia lebih awal dan bila-bila masa apabila Menteri Pendidikan mengumumkan sekolah rendah dibuka semula, maka mereka tidak ada menghadapi apa-apa masalah. Untuk rekod, Pejabat Pelajaran Daerah PPD Tatau Sebaur mempunyai 3,847 orang murid sekolah rendah dan 2,543 orang pelajar sekolah menengah. 9 juta ringgit bagi bantu sekolah menengah swasta Cina di Sarawak. Itu suntikan diberikan kerajaan negeri dalam menyokong aspek pendidikan secara menyeluruh di negeri itu. Geran pendidikan yang diwujudkan sejak 2013 ini diserahkan melalui Persekutuan Persatuan Lembaga Pengelola Sekolah Menengah Swasta Cina, Sarawak. It's basically to cover the operating expenses because every year the school always have a deficit because we don't have our collection of school fees and the salary that we pay the teachers. Every school is having a deficit. We don't dare to try to increase the fees too high because Selain geran, kerajaan negeri juga mengiktiraf sijil peperiksaan bersekutu UEC yang membolehkan graduan sekolah tersebut mendapat kredit Bahasa Melayu dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Ini sekaligus membolehkan pelajar memohon kerja sebagai penjawat awam selain melanjutkan pengajian di universiti tempatan. and then they also agree to the recognition of the UEC for the Sarawak state. So if you join the Sarawak State Department, the UEC is being recognized. So that means they don't really have to be too fixated with whether SPM or what, you know. So as long as your UEC certificate is recognized, but with the condition that bahasa must pass. Setakat ini terdapat 14 buah sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Sejak 6 tahun lalu, Sarawak telah menyerahkan geran pendidikan berjumlah 33 juta ringgit untuk bantu pembinaan infrastruktur dan sokong aliran kewangan tahunan sekolah terlibat. Tiada kes baru positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak hari ini. Setakat ini jumlah kumulatif masih kekal 556 kes. Laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan 2 kes telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak HUS. Manakala kes baru person under investigation PUI pula adalah 14 kes. 7 kes masih menunggu keputusan makmal. Baiklah, orang ramai yang mahu berkunjung ke Sarawak kini tidak perlu lagi memohon kebenaran dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan jalani prosedur saringan seperti sebelum ini. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, namun begitu mereka masih terikat dengan syarat yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Namun mereka perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan, termasuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan juga mengisi borang deklarasi kesihatan. Sampel PCR juga akan diambil secara rambang setelah tiba di pintu masuk utama negeri, sama ada udara, darat dan laut, dan mereka dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi COVID Trace Sarawak dan Q-Munity. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat. Kelak kita jumpa lagi.